Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. InsyaAllah kita masih lagi bicarakan kitab Fiqh Al-Manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i pada bab mandi, hukum dan jenis-jenis mandi. Pada pertemuan yang lalu kita telah bicarakan tentang beberapa jenis mandi, iaitu mandi yang diwajibkan dan mandi yang disunatkan. Kita dah sebut antara sebab-sebab yang menyebabkan mandi itu jadi wajib, salah satunya ialah janabah. Pada buku surat 88. Janabah maksudnya jauh. Perkataan janabah digunakan bermaksud persetubuhan ataupun terkeluarnya air mani daripada kemaluan, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Baik, sebab-sebab janabah. Kita pun dah sebut itu sebab-sebab janabah. Salah satunya keluar air mani lelaki atau perempuan dengan sebab apa sebab sekalipun, sama ada bermimpi, berseronok, melihat atau berfikir. Yang ini kita dah bicarakan. Yang kedua, bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Ini perbincangan yang cukup mendalam, tapi kita belajarlah sebagai seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, dia kena belajar. Bersetubuh iaitu pasangan suami dan isteri saja, bukanlah pakwa, makwa dan sebagainya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl." Apabila dia duduk antara dua peha dan betisnya, iaitu perempuan, kemudian digerakkannya dengan bersungguh-sungguh, maka wajib ke atasnya mandi. Ini perbuatan perhubungan antara suami isteri. Tak perlulah ustaz menggayakan benda tersebut, kamu faham sendirilah. Dan riwayat Muslim disebut, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Kamu dah bersetubuh dengan isteri satu masa nanti, walaupun tak keluar air mani kamu, tetap kamu dalam keadaan janabah. Faham? Ibaratnya matahari punah kamu tu, ibaratnya matahari terbenam. Faham terbenam? Susah sikit gigi sebenarnya. Terbenam ke dalam perut bumi, ataupun seperti mana timba jatuh dalam perigi, masuk dalam perigi. Itulah yang menyebabkan kamu kena mandi wajib walaupun tidak keluar air mani. Tak payah kamu nak fikir balik macam mana. Tu memang bodoh sungguh lah kalau macam tu. Fikir, tak payah fikir. Minta maaf guna istilah bodoh tu. Tak payah fikir. Benda tu akan datang kalau kamu panjang usia. Seperti mana disebut tadi, sama ada bermimpi atau berfikir, atau betul-betul berlaku perbuatan tersebut antara suami dan isteri. Dan menurut riwayat daripada Imam Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah. Dia bercerita sesuatu yang dalam kain, tapi dia tak malu sebab ni ilmu. Ada orang malu nak belajar, sedangkan ini ilmu. Sebab kamu kena tahu. Nanti tak sedar-sedar keluar tak tahu air apa. Semua dibahas air kecing belaka. Air hancing pun air kencing, air pekat pun air kencing, semua kencing. Dia kata apa? Dan apabila khitan, iaitu kemaluan, menyentuh khitan, menyentuh kemaluan juga, maka wajiblah mandi. Faham ke faham? Ada yang tak faham sini? Amirul macam terlebih faham pula. Bagus. Iaitu lelaki dan perempuan wajib mandi kerana keduanya bersama-sama melakukan sebab yang mewajibkan mandi tersebut. Sabda Rasulullah
khitan, menyentuh khitan ialah kinayah kepada persetubuhan. Nabi tak sebutlah kemaluan dengan kemaluan, Nabi sebut khitan dengan khitan. Khitan ni orang lelaki pun berkhitan, bersunat, perempuan pun ada juga bersunat. Faham tak? Perkara yang diharamkan semasa disebabkan janabah. Janabah tadi asal jauh. Asalnya salah satunya disebabkan kita mati ke, ataupun disebabkan satu perkara yang lain. Firman Allah SWT, nombor satu yang tak boleh kamu haram buat. Kalau janabah, haram buat benda ni. Yang pertama, sembahyang fardu atau sunat. Jangan pula awak bawa keluar mandi-mandi, bangun tidur, tengok kain keras. Bau, Allah, bau air mani. Lepas tu azan dah masuk. Awak tu bila? Mari azan. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Tak, lepas tu dia terlupa. Dia berjanabah. Dia pula Tok Imam, dia pula jadi Tok Imam. Tok Imam tak mari. Tok Bilal lah Tok Bilal, Tok Imam pun Tok Bilal. Faham tak? Makmum penuh masjid ni. Sedap suara Tok Bilal. Tak, jadi imam. Kamu tulis yang tu. Sah tak sembahyang dia? Sah ke tak sah? Makmum sah ke tak? Ha? Imam tak sah, makmum sah. Imam tak sah, makmum sah ke tak? Tak. Bapa tak sah. Imam tak sah, belum tentu makmum tak sah. Makmum tak tahu, makmum sah. Kecuali makmum tu isteri dia. Ada seorang ramai-ramai tu ada isteri dia. Sedap suara abang saya jadi imam. Isteri pun tak mandi lagi. Wajib. Faham tak? Dia Tok Imam dengan isteri dia tak sah sembahyang. Tapi makmum lain sah. Walaupun dia kata, Assalamualaikum tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, saya tadi sembahyang tak mandi wajib lagi. Tak? Adakah makmum kena qada sembahyang dia? Repeat balik? I'adah balik? Tak perlu. Tak perlu lah. Sebab mu imam habis lah. Sembahyang tetap sah. Kecuali semua tu memang janabah belaka. Tak? Malah mai sembahyang tak ada nak mandi. Tu kira batal habis sembahyang. Boleh faham ke tak boleh faham? Ada orang satu hari tu dia jadi imam. Dia jadi apa? Imam. Baca sedap. Semua syahdu. Maka orang cakap, anak muda, bagus sungguh bacaan kamu. Dia kata, betul. Memang sedap suara saya. Itu belum saya ambil wuduk lagi, dia kata. Kalau saya dah ambil wuduk, lagi sedap. Okay. Faham tak? Sah tak sembahyang makmum? Makmum sah tak? Makmum sah. Imam tu tidak sah. Allah kata, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu sembahyang sedangkan dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ni Allah sebut nanti terang. Hatta ta'lamu ma taqulun, siapa kamu tahu apa yang kamu cakap. Ayat ni ada dalam Quran. Masih lagi wujud bacaannya, tapi hukumnya telah mansukh. Ayat pengharaman arak ni antara ayat yang turun beransur-ansur, tadarrujan, ansur-ansur. Asal-asalnya orang sahabat-sahabat Nabi ni boleh minum arak lagi. Zaman awal-awal Mekah dulu. Boleh minum arak lagi. Zaman di Madinah. Boleh di Madinah, minta maaf, bukan di Mekah. Boleh lagi minum arak. Tapi menyebabkan ada sahabat yang terminum dan termabuk dan pergi sembahyang. Jadi imam pula. Siapa dia salah baca? Patut kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tapi dia ubah. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Lari ke tak lari bacaan tu? Tu menyebabkan ayat tu dimasukkan bacaan, dimasukkan hukum, bacaan masih wujud. Itu nasakh. Wala junuban, dan tidaklah kamu dalam keadaan berjunub tadi, junub hadas besar tadi, illa abiri sabilin, kecuali sekadar melalui masjid, hatta taghtasilu, sampailah kamu mandi. Boleh faham tak? Dalam masjid, dalam surah
Orang berjunuk boleh lalu. Contohnya nak pergi sini. Bilik Amirul sini. Nak pergi tandah sana. Terpaksa lalu kot masjid. Lalu tak apa. Jangan duduk lalu, zikir. Astaghfirullah. Dalam keadaan berjunuk. Faham tak? Baik. Satu. Imam Muslim meriwayatkan lainnya daripada Sayyidina Ibn Umar. Siapa dia? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Badar, Nabi kata dia ni kecil lagi. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia untuk pergi berzihad dalam perang Uhud. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi yang sangat kuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar ni juga salah seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik lelaki Abdullah kalau dia semayang pada waktu malam. Nah, sejak daripada hari itulah dia tak pernah tinggal semayang malam. Nah, tu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ayah dia nama Umar bin Al-Khattab, sahabat kanan Rasulullah. Abdullah bin Umar pun juga sahabat kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara sahabat yang panjang usianya, banyak riwayat hadisnya, dan seorang yang paling banyak tahu paling banyak apa? Paling banyak apa? Dia ni sahabat-sahabat Nabi ni selepas Nabi wafat, beberapa orang je yang miskin. Majoriti semuanya kaya belaka, jutawan. Sayyidina bin Umar ni apa perangai dia? Dia suka sangat membeli hamba, dia bebas hamba. Dia beli, dia bebas. Dia beli, dia bebas. Hampir riwayat dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Katsir kata hampir 1000 orang hamba dia beli dan dia bebas. Termasuk ada seorang perempuan jariyah yang dia beli, sangat dia sayang. Dia bebaskan dan dikahwinkan dengan maulanya Nafi'. Pembantu dia nama Nafi', dia bagi kahwin. Dan dia pernah beli seorang hamba harga 40,000 dirham. Faham tak? Satu dirham sekarang sekitar 300 ke 200 ringgit. Kalau 40,000 dirham, dia beli 40,000 dirham ni dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dia jual, dia bebas. Bila dia bebas, hamba dia cakap, "Ya Sayyidi, wahai tuanku, kamu jual saya. Sedangkan saya tak ada modal nak hidup ni. Nak hidup bebas ni tak ada modal." Tahu tak dia bagi berapa dekat hamba dia ni? Bagi lagi 40,000 kat dia. Beli hamba tu dengan tuan 40,000 dirham. Bila dia bebaskan hamba ni kata, "Tuan, saya tak ada piti tak ada." Dia bagi 40,000 dirham lagi. Hebat dah hebat. Kaya ke miskin? Mestilah kaya. Salah ke kita kaya? Salah. Yang salah kaya jangkit bawah. Faham tak? Salah ke kaya? Tak salah. Nampak besar longkak nak ketuk kepala. Itu sama Abdullah bin Umar. Antara sahabat yang banyak riwayat hadis Nabi SAW selain daripada Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, maka Sayyidina Abdullah bin Umar antara nombor 3. Kita silap Ustaz. La tuqbalus salatu bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sembahyang dengan tidak bersuci. Faham tak? Maka kamu kalau berjanabah jangan sesekali, Ustaz contoh mimpi semalam, bangun tidur subuh lambat. Adakah kita kena solat dulu ke mandi dulu? Solat dulu ke mandi dulu? Mandi dulu. Nak habis waktu dah Ustaz. Kena mandi dulu. Habis waktu tak habis waktu pun, sebab kalau mandi, walaupun sebab nak kejar waktu ni, sampai tak mandi hadas, tak sah semayang kamu. Faham tak? Dan orang berjanabah ni, malaikat tak dekat dengan dia. Malaikat rahmat lah. Malaikat munkar nakir, malakul maut dia dekat. Rakib atik dia dekat. Malaikat rahmat tak dekat dengan kamu. Bukan nama orang rahmat, Pocik Rahmat. Pocik Rahmat tak tahu kamu berjanabah. Tapi malaikat tak dekat. Bersuci itu meliputi suci daripada hadas dan junub. Ini menunjukkan bahawa haram mendirikan sembahyang disebabkan oleh keduanya. Faham tak? Nanti kalau orang tanya mustaqim, Pocik malahnya bermimpi jumpa Kak Limah. Makcik pun keluar air mani, contoh. Mimpi. Basah. Apa hukum? Hukumnya makcik kena mandi. Lepas tu kata dia, kalau pakcik tak mandi boleh tak semayang? Boleh pakcik, tak jadi masalah.
maka mustaqim telah menjadi guru yang sesat dan menyesatkan orang. Yang kedua, tinggal dan duduk dalam masjid tak boleh. Adapun melaluinya, melintasinya dengan tidak tinggal atau berulang alik dalamnya adalah tidak haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabi. Tidaklah kena junub kecuali melaluinya saja. Maksudnya jangan kamu menghampiri sembahyang dan tempatnya iaitu masjid jika kamu dalam keadaan berjunub. Maknanya kalau lalulah masjid pun tak boleh, sembahyang boleh tak? Lagilah tak boleh. Tak. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin illa wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang berjunub. Riwayat Imam Abi Dawud. Hadis ini ditafsirkanlah masalah tinggal dalam masjid sebagaimana yang difahami daripada ayat di atas. Sekarang ni sebab fashion orang, PN orang, dia lah kadang berjunub. Berjunub ni bukan keluar mani saja. Nanti kita belajar. Keluar darah haid contoh. Kebetulan hari akad nikah program tu buat dekat masjid negeri contoh. Anak masjid negeri. Isteri dia, pengantin perempuan dalam keadaan berjunub. Hadas. Keluar darah haid. Tapi mari duduk dalam masjid. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Ustaz, dia pakai wonder pad lah Ustaz. Pakai pampers. Pun tak boleh. Bukan disebabkan ada orang kata elah dia sebab tak bagi takut darah menitik. Dulu orang pakai perca kain je tutup kemaluan. Sekarang orang pakai kain lagi ke? Orang pakai pad tu lah. Orang panggil apa? Pampers. Yang perempuan punya. Yang kamu pakai yang perempuan pula. Tu saja. Maknanya kena ingat. Maksudnya adalah bila mana Allah SWT tak bagi, ada sebabnya. Tak bagi perkara tersebut. Jadi kalau kita rasa kita nak haid, tak boleh lah walaupun akad nikah. Kecuali dia lalu je dekat orang, dia lalu tempat orang akad nikah. Maka naik qadi tanya, setuju tak setuju? Saya setuju, dia pun jalan. Tak apa. Tapi kalau dia duduk dalam tu, tu tidak dibenarkan, hukumnya haram. Duduk betul-betul. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf mengelilingi Kaabah. Sama ada fardu atau sunat. Ini kerana tawaf sama kedudukannya dengan sembahyang. Faham tak? Tak boleh tawaf. Itu sebab dekat Mekah, Kaabah nanti, Imran, kalau lulus tahun depan dapat pergi umrah dengan batch pertama, bagusnya lah. Ustaz tengok. Tak, Ustaz dah kata dah, kalau kamu dapat hafaz 30 juzuk, usahakan cari siapa boleh sponsor kamu pergi buat umrah. Nak ke? Nak? Nak. Ngafal malah. Tazkirah tutup mata. Nak tu biar sungguh lah. Bila pergi ke Mekah, jangan pula awak pergi sampai Kaabah buat tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul masjid dekat Kaabah. Tawaf tu lah. Pergi tawaf. Tawaf sunat nama dia. Oi seronok. Ustaz sempat pergi 2 kali dah. Tak, dua-dua orang sponsor. Alhamdulillah. Baik. Tawaf di Baitullah seumpama Nabi sebut tawaf di Baitullah seumpama bersembayang, melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya. Masa tawaf kita boleh cakap. Amirul sihat ke? Boleh. Tapi lebihkan berzikir pada Allah. Jangan bercakap secakap-cakapnya. Sebab orang sekarang ni bawa ni tripod tu. Saya tawaf ni pertama ni. Letih dekat catang ni. Pusing. Pacerah atas kepala. Kedebuk atas kepala. Dia tak kisah. Nak live semua. Manalah kamu dengan ibadat kamu banyak live daripada ibadat. Tak, apa guna kamu buat? Macam orang lain tak pernah pergi Mekah dia buat. Tapi mungkin sebab excited punya pasal. Contoh Imran ke tu. Ketok. Faham tak? Imran antara yang boleh pergi lah. Imran Akif. Yang lain boleh kejar ni. Syama'il boleh kejar. Daniel boleh kejar. Umar boleh kejar. Atuf boleh kejar. Siapa lagi tak sebut nama ni? Farish boleh kejar. Anik boleh kejar sangat. Jika kau fikirkan kau boleh, adakah kau lembu? Tak. Kau memang lembu. Kau lembu, betul? Kau lembu kan? Betul, kau lembu. Bukan awak.
Kau tu lembu betul? Betul kau lembu? Kau lembu, dia rusa betul? Betul lah kata Nash. Datuk Nash kata apa? Jika kau fikirkan boleh, kau boleh melakukan. Ustaz ada cerita pada kamu kisah hidup Ustaz. Belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6, kelas paling corok sekali. Ujung, kalau di sekolah Datuk Mas Said, kelas T, tenok. Tapi T tu teguh dekat balok. 1 teguh, 2 teguh, 3 teguh, 4 teguh, 5 teguh, 6 teguh. Punya bijaknya aku waktu tu. Nak teguh ni kelas corok ah. Kelas yang mana kalau ustaz, cikgu nak masuk, cikgu akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Takut mati. Nampak? Punya teruk kelas. Agak-agak result UPSR power tak? Power lah. Power Rangers. Mana ada orang kelas hujung cara pada result? Ada? Ada. Aku sayang aku nak study sungguh-sungguh ni. Tak ada. Kelas hujung tak ada spesies yang akan study sungguh-sungguh. Kecuali masuk dengan gamble-nya masuk Dewan Peperiksaan, jawab apa yang dia tahu. Saat masuk sekolah menengah, kelas hujung juga sekolah menengah. Tapi satu ketika ada seorang kawan ustaz, sekampung dengan ustaz. Dia kata ustaz bodoh. Dia kata ustaz apa? Bodoh. Mu ni bodoh, dia kata. Mu ni bodoh. Tiga je perkataan ni yang menyebabkan ustaz macam kena cerita Kung Fu Hustle tu. Kena geng kapak tu. Chow Cinci. Kan dia kena tumbuk dengan katak tu. Pum. Debu. Dia kena banyak kali, ustaz kena sekali je. Mu ni bodoh. Dia macam satu cas elektrik. Bercantung habis otak-otak ni. Dia urat-urat ni bercantung balik. Dah macam karung. Sebab kawan baik cakap kita bodoh. Dia bukan cakap dengan nada seluruh, dengan nada sindiran. Ustaz lepas tu ngaji sungguh-sungguh pitah dia. Dia duduk kelas pertama, dia pula turun kelas kedua, ketiga. Ustaz naik atas. Dan ustaz dapat top 10 dalam kelas. Walaupun tak sampai top 5. Okey lah. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Faham tak faham? Ni tak putus asa awal sangat. Aku tak balik ni. Aku rasa malas nak main. Berlakon kemai Pampor orang tahu. Faham tak? Boleh ke tak boleh? Kalau Imran boleh bangun ke 3.30 sebab nak ngapal skrip dengan hadiah RM100 tu, apalah sangat dengan kamu boleh hadiahkan Al-Quran 30 juzuk bagi Kak Mak dengan hafalan dia ada. Mana lebih mulia? RM100 kokotin taja tu ke dengan kamu punya hafalan 30 juzuk? Kenapa sangat-sangat kamu hafal Quran ni? Sebab dia boleh bersihkan hati kamu sebenarnya. Ustaz, hati kotor, banyak dosa. Ustaz Din tak banyak dosa lagi, muda lagi. Ustaz Din baru 20, Ustaz Akmal baru 24, muda. Ustaz dah 38, dosa banyak. Tapi dengan Quran boleh kikis dosa kamu. Ada orang tanya Ustaz akademik tak buat ke? Betul dia akademik. Ustaz kan nak tumbuknya muka dah. Dia kata dah, mak tafiz vocational baitul dia. Hafal Quran 80%. Ustaz cakap awak main. 80% hafalan Quran. Kenal Tony Stark? Tu cerita penipu. Tapi Ustaz buat contoh. Kenapa dia kuat? Satu otak dia bijak. Satu natang tu benda bigon rektor jantung dia tu bersinar tu. Ustaz nak jantung tu lah. Quran tu kat sini. Janganlah pakai baju Iceman pula. Dia Iron Man tak payah. Saya lah Al-Quran kat sini. Korok kamu. Bila kamu dah ada Quran, insya-Allah yang lain akan mudah. Kerja mudah,
rezeki mudah tengok rezeki. Ada sini kelaparan. Kecuali ada sekali-sekala makan sikit je. Tu sebab awak tak makan. Tapi ada je orang nak bagi makan. Siapa lagi kata berat rezeki kalau mengenal Quran? Tak ada. Mesti Quran dapat melatih kamu. Hati kamu bersih. Satu. Kotor setara mana pun awak akan bersih dengan Quran. Sebab kamu sentiasa. Kalau kamu tak baca, kawan lain baca. Kamu dengar, pahala. Kamu tengok Quran, pahala. Baca, pahala. Dengar, pahala. Tapi kan ada yang serabut. Aku serabut dengan Quran. Macam K. Irsyad. Siapa Irsyad Dadap? Mana? Bunuh ayah. Siapa tara tu? Nampak? Nampak tak misi dan visi ustaz tu apa? Ustaz dah nampak kat mana ustaz nak salurkan kamu. Yang minat pondok, ustaz dah jumpa dah 2-3 tempat yang boleh kamu nak belajar kitab. Yang minat rempik, ustaz ada salur. Mana-mana pusat Juvana kena masuk. Dah nampak? Kamu cuma tugas menghafal je. Duit jangan risau. Ayah ada dekat. Tu sebab ustaz pilih banyaknya orang dalam Perak. Senang. Tadi tengok mak Amiru datang. Naik Grab. Orang lain ada kereta semua, dia naik Grab. Nak tengok anak. Kalau Amiru duduk sini, duduk main lagi, tak tahulah saya cakap. Lepas tu kamu kena kejar kawan-kawan lain ni. Nak buktikan aku ni boleh lebih hebat daripada mereka. Kalau kamu dalam keadaan macam tu, insya-Allah berjaya. Itu sebab kena ada perbezaan. Saya selalu sebut macam ni. Ustaz Din selalu camah motivasi. Bagi orang susah, macam mana keadaan nak belajar? Ni tak. Bila kamu susah, kamu rasa macam, biasa. Sama macam orang biasa. Yang ada duit. Tak sama. Ada beza tak orang derma RM1, dia dalam poket tak ada duit dah. Kecuali orang derma RM100, dalam bank ada RM1,000,000. Ada beza tak? Apa beza dia? Mamat, dia duit ada RM1. Dia derma RM1 semua. Tak ada duit dah. Dengan orang yang ada RM1,000,000, dia bagi RM100,000 ke, RM10,000 ke, mana lagi mulia? Yang RM1 tu. Sebab dia tak ada apa dah. Tu kejar. Ni makan tu sedap. Tidur sedap. Menghafal dalam aircon. Mandi guna air, tak guna pasir. Tak, hari-hari mandi air terjun tiap-tiap minggu. Pasal lokang. Apa lagi kamu nak? Cerita. Saya ada cerita pada kamu kan, satu pondok tahfiz dekat dengan belah-belah water sana nun. Hari-hari makanan dia ikan talipia. Dia tidur dengan tilam macam tu, papan. Itulah dia tidur, tilam dia. Bukan toto. Tilam tu dah jadi leping macam tu. Tahu dia buat macam mana? Disusun je. Susun. Siapa nak ambil tidur. Tidur dalam surau. Hidupnya dalam surau lama. Tapi dia boleh muncul dengan para hufaz yang cukup ramai. Faham tak? Faham ke faham? Faham. Pulang yang sama juga. Tak? Kamu tak kesian ke ustaz-ustaz? Bila ustaz marah, merembeskan racun dalam tubuh ni. Itu sebab mati cepat. Cuba bagi ustaz-ustaz ni senyum sikit. Tengok kamu, alhamdulillah senyum. Jangan tengok kamu, marah saja. Itu yang menyebabkan tidur dah Haziq. Baik. Itu sajalah kuliah kita pada malam ini. Haza wa billahi taufiq.